Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton debat Presiden The Cast 2021 dan 2022. Pertama sekali saya memohon perhatian semua sewaktu program bermula diminta semua penonton agar mematikan mikrofon masing-masing bagi memastikan kelancaran program. Penonton boleh menghidupkan atau mematikan kamera sepanjang program berlangsung. Dalam pada masa yang sama penonton juga digalakkan untuk menggunakan hashtag #dekasmemilih dan juga Presiden 2021-2022 sekiranya memuat naik status atau story berkenaan dengan program ini. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis ingin menjemput Saudara Abdul Hakim Bazil untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman adada ma'a tabi'an muka wa khatta bihi qalamuka wa ahsah kitabuk. Waradallahu an sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in at-tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga majlis pada kali ini diberkati hendaknya. Kepada semua yang hadir, iaitu barisan pensyarah, penasihat-penasihat MC243, mahasiswa, mahasiswi serta calon-calon kita pada hari ini, sebagai perkongsian buat hadirin, pada malam ini buat julung kalinya The Cast mengadakan debat presiden bagi The Cast memilih sesi 2021. Debat ini diadakan bagi memberikan peluang kepada kedua-dua calon presiden yang telah mara selepas meraih jumlah undi majoriti tertinggi pada pusingan pertama sebelum ini, iaitu Saudara Zafik dan Saudari Aliah. Bagi sesi debat presiden ini, kedua-dua calon presiden mempunyai peluang yang seimbang untuk dinobatkan sebagai presiden The Cast apabila mereka akan diberikan pentas yang dilihat secara virtual seperti kali ini untuk mempamerkan bakat kepimpinan mereka seperti kebolehan pengucapan awam, pemikiran kritis, tetapi paling penting anda iaitu sebagai pengundi dapat mengenali mereka lebih dekat lagi kepada calon-calon presiden yang akan beraksi secara langsung dan unscripted pada malam ini. Yang berusaha, saya teruskan iaitu Puan Nurul Aisyah Abdul Rahman, Penasihat Persatuan Pelajar Penyiaran The Cast, yang dihormati Encik Nur Hilmi Johan dan Puan Isma Zuria Ismail selaku Penasihat Bersama Persatuan Pelajar Penyiaran The Cast, yang dihormati Encik Muhammad Syakir Salman, Pensyarah MC243, yang dihormati Saudara Hafiz Abdul Hamid selaku Mantan Naib Presiden The Cast sesi 2018-2019, yang berusaha Nurizati Iwani Abdul Rahman selaku Ketua Projek Debat Presiden The Cast 2021-2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis dengan ini menjemput yang berusaha Puan Nurul Aisyah Abdul Rahman untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada mereka yang hadir dan mengikuti siaran ini secara langsung di YouTube The Cast dan juga Facebook. Semoga anda terus menyokong usaha The Cast ini dan terus tonton sehingga akhir debat ini. Saya tak nak berucap panjang, saya nak ucapkan pertama sekali tahniah dan syabas kepada kedua-dua calon kita iaitu Saudara Zaifik dan juga Saudari Aliah kerana berjaya mara hingga ke peringkat ini. Dan ini untuk pengetahuan semua adalah kali pertama kita adakan keadaan debat sebegini yang jurang kali diadakan dan tidak lain hanya untuk memberikan satu kelainan kepada student melihat sendiri dan memilih sendiri presiden mereka
untuk The CAS 2021. Dan saya ucapkan all the best. Semoga segala tutur kata anda berdua lancar sepanjang debat ini berlangsung, dan ingat The CAS adalah milik semua pelajar broadcasting. The moment anda menjejakkan kaki ke universiti, ke kampus, bergelar pelajar MC243, anda terus secara automatik sebagai ahli The CAS. So teruskan menyokong The CAS. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurul Aisyah di atas kesudian menyampaikan ucapan itu tadi. Dan seterusnya, Majlis ingin menjemput Yang Berusaha Nurizati Wani selaku Ketua Projek Debat Presiden The CAS 2021-2022 untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Yang Berusaha Puan Nurul Aisyah Ibi Rahman selaku Penasihat Program dan Penasihat Persatuan Pelajar Penyiaran The CAS, Yang Berusaha Encik Nur Helmi Johan dan Puan Isma Zuria Ismail selaku Penasihat Persatuan Pelajar Penyiaran The CAS, dan Yang Berusaha Panel Jemputan pada malam ini Encik Ahmad Syakir Saman selaku Pensyarah MC243 Fakulti Komunikasi dan Penyiaran Media UiTM Kampus Rembau, dan juga Encik Hafiz A.B. Hamid selaku mantan Naib Presiden Persatuan Pelajar Penyiaran The CAS, dan serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi, program kita pada malam ini iaitu program debat Presiden The CAS dapat dijalankan seperti yang ditetapkan, dan saya Izzati Iwani selaku Ketua Projek bagi program Presiden Debat pada malam ini ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kedua-dua calon pada malam ini kerana telah berjaya untuk sampai ke tahap ini dan menjadi top 2 finalis untuk calon Presiden The CAS 2021-2022 nanti. Dan saya mengharapkan kamu berdua untuk memanfaatkan peluang dan platform ini sehabis baik untuk menonjolkan bakat dan sisi kepimpinan anda sebagai calon Presiden The CAS nanti. Dan di kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada penasihat program saya Puan Aisyah Ibi Rahman kerana telah banyak membimbing saya dan tim saya dalam menjayakan program ini, dan tak dilupakan saya juga ingin berterima kasih kepada MT-MT yang telah banyak bertungkus lumus dan berusaha membantu saya dalam menjayakan program ini. Jadi akhir kata daripada saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan terima kasih. Baik, Alhamdulillah, berikut adalah ucapan daripada Ketua Projek kita Nurizati Wani. Terima kasih kita ucapkan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini ingin menggosikan sedikit mengenai program yang ataupun kita katakan sebagai flow lah yang akan berlangsung pada malam ini. Jadi debat Presiden The CAS malam ini membawa tajuk iaitu ke arah kelestarian The CAS dalam era norma baru, dan akan mengambil masa selama sejam insyaAllah. Format debat ini terbahagi kepada berikut, iaitu di mana kedua-dua calon akan diberikan masa sama rata untuk membahaskan tajuk yang diberikan. Kemudian mereka akan diberikan masa untuk menjawab soalan daripada panel-panel, termasuk saya sendiri yang akan bertanya soalan yang telah kami terima daripada para pelajar ketika pusingan pertama sebelum ini, di mana menerusi Google Forms. Supaya berlaku adil, soalan yang sama akan ditanyakan kepada kedua-dua calon presiden, dan kedua-dua calon juga diberikan peluang untuk bertanya antara satu sama lain. Untuk pemula bicara atau opening statement akan diberikan selama 4 minit. Loceng akan dibunyikan pada 3 minit setengah, dan setiap soalan lain mesti dijawab kurang 3 minit atau loceng akan dibunyikan sebagai tanda peringatan. Setiap calon akan membuat penggulungan selama 3 minit. Baik, para hadirin sekalian, saya hanya bertindak sebagai pengantara di sini dan memohon kedua-dua calon berdebat secara terbuka, tanpa emosi dan beretika, dan tanpa ragu-ragu. Saya akan menegur mana-mana pihak atau calon presiden yang menyimpang daripada tajuk atau soalan yang tidak relevan. Dengan segala hormatnya, saya ingin memperkenalkan calon-calon presiden kita pada malam ini, iaitu calon presiden yang pertama, Saudara Zaifiq Khalif bin Darus, merupakan pelajar semester 2 daripada MC243R2A, dan calon presiden kedua kita iaitu Saudari Naili Aliah binti Hazlan, merupakan pelajar semester 1 daripada MC43R1A. Manakala bagi barisan panel pula terdiri daripada
Panel yang pertama iaitu Encik Syakir Salman dan panel yang kedua terdiri daripada Saudara Hafiz bin Abi Hamid. Tanpa membuang masa, kita berikan laluan kepada Saudara Zafiq selaku calon pertama kita untuk menyampaikan opening statement selama 4 minit. Dipersilakan, Saudara. Terima kasih diucapkan kepada moderator, Saudari Mahiran. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin limpah kurnianya kita dapat kumpul sama-sama malam ini bagi menyempurnakan lagi debat presiden di antara saya dan juga calon yang kedua itu Saudari Nadi. So saya juga berharap kita semua di sini berada dalam keadaan sihat sentiasa dan juga mengamalkan SOP-SOP ataupun norma baru ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli dekas yang betul lumus menganjurkan presiden memilih ataupun dekas memilih ini, dan juga penasihat-penasihat dekas, barisan penasihat dekas dan juga panel-panel barisan panel yang terlibat dan juga semua pelajar-pelajar yang menonton kita pada siaran langsung di Facebook dan juga YouTube pada malam ini. Terima kasih diucapkan. Berbalik kepada tajuk yang diberikan kepada saya untuk malam ini, iaitu ke arah kelestarian dekas dalam era norma baru. So macam kita semua tahu COVID-19 telah ubah hidup sepanjangan rutin harian kita. So ianya bagilah satu kesan yang amat besar kepada semua aspek, tak kira dari segi pekerjaan, pendidikan maupun hidup kita, ekonomi kita juga. Tetapi untuk kali ini saya ingin tekankan dan cuba kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini tentang beberapa perkara, iaitu yang pertama yang kita ni sekarang hidup dalam COVID-19, kita berada dalam norma baru. So kita kena biasakan juga walau macam mana sekalipun kita kena amalkan norma baru yang telah dimaktubkan oleh pihak kerajaan ketika ini. So dengan ini kita kena akan tekankan kelestarian mengikut manifesto saya. Semua sektor di Malaysia terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, dan kita tahu bilakah pandemik, kita takkan tahu pandemik ini berakhir. Namun kita boleh beri harapan atau nafas yang lega apabila ada vaksin yang kita akan cuba tiba di Malaysia pada bulan 8 insyaAllah. So seperti yang kita maklumkan, UiTM juga telah pihak KPT juga telah mengeluarkan perkeliling yang di mana kita boleh balik ke kampus di bulan Mac akan datang insyaAllah dengan izinnya. Namun pandemik ini kita tak pernah sesekali pun membantu pertumbuhan dekas. Okay. Walaupun pandemik mendatang sekalipun, dekas perlu diteruskan, perlu diteruskan dalam norma baru. So kita tiada alasan kalau dekas ni kita perlu berhentikan ataupun kita perlu slow down. Walaupun dalam norma baru ni kita perlu ambil inisiatif yang berbeza, alternatif lain, cara-cara yang untuk kita bangunkan semula dekas ni di mata semua orang. So oleh itu dekas turut juga mengikut norma baru di mana aktiviti-aktiviti yang akan dianjurkan selepas ini, akan diadakan selepas ini, akan dijalankan selepas ini, kita akan mengikut tradisi norma baru, iaitu secara hybrid event ataupun virtual secara atas talian seperti yang kita buat sekarang ini di platform YouTube dan juga Facebook dan juga Google Meet dan sebagainya. So benda ini kita amalkan dalam kehidupan seharian. So tak ada istilah dekas mundur disebabkan COVID-19. So dengan harapan yang ada, dengan bantuan daripada semua ahli dekas, kita sebagai keluarga besar, kita seharusnya menggambling tenaga, teruskan usaha, kita betul bantu bagi kerjasama, bagi komitmen yang terbaik untuk sama-sama untuk kita menaikkan lagi nama dekas untuk fakulti kita untuk akan datang, insyaAllah. Sekian bagi saya, itu saja daripada saya. Kita teruskan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ucapan itu tadi kepada calon yang pertama kita. Saya berikan pula laluan kepada Saudari Aliah untuk menyampaikan opening statement selama 4 minit. Dipersilakan Saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Terima kasih kerana memberikan saya peluang ini dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk penonton yang menonton debat Presiden dekat sini. Jadi tajuk debat kita iaitu ke arah kelestarian dekas dalam era norma baharu. Jadi berdasarkan kefahaman saya, kelestarian ini membawa maksud kepada mengekalkan. Jadi bagaimana saya untuk mengekalkan persatuan dekas ini dalam norma baharu di mana adanya penjarakan sosial dan juga memakai mask dan sebagainya. Jadi tidak dinafikan bahawa terdapat banyak sangat aktiviti yang terhad dan sukar untuk kita jalankan. Jadi contoh aktiviti yang saya dapat berikan sama ada webinar ataupun pertandingan-pertandingan di secara virtual seperti membuat video ataupun membuat live dan juga seperti ini. Tapi seperti yang dikatakan oleh calon Zaidi iaitu KPT telah mengeluarkan pengkeliling semasa bulan 3 ni untuk memasuki kampus. Saya jika saya terpilih sebagai presiden, saya tidak akan mengurangkan aktiviti apa-apa, tetapi saya still akan mengutamakan SOP yang kita patut patuhi. Jadi sekian daripada saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah selesai opening statement bagi kedua-dua calon. Jadi sekarang kita teruskan dengan break pertama untuk sesi debat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020 merupakan satu tahun yang agak mencabar buat kita semua di mana kita harus mengarungi pandemik COVID-19. Perubahan norma baru telah mendesak kita untuk sentiasa menjaga kebersihan tidak kira di mana jua kita berada. Proses pembelajaran juga harus dilakukan secara open distance learning. Diharapkan para pelajar sentiasa cekal, tabah dan bersedia dengan perubahan yang berlaku ini. Kita juga disarankan agar sentiasa bermuhasabah diri dengan apa jua yang berlaku pada hari ini dan berdoa agar pandemik COVID-19 dapat ditangani dengan segera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat seluruh warga Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Kampus Rembau. Diharapkan kita sentiasa diberi kesihatan yang baik, kecergasan dan memperoleh kerjaan di dunia maupun di akhirat. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Baik, berikut telah selesai break kita yang pertama. Jadi sekarang kita berada pada pusingan yang kedua di mana kita melibatkan panel lah untuk bertanyakan soalan kepada calon kita. Jadi kita persilakan panel pertama iaitu Encik Syakir Salman untuk bertanyakan soalan kepada calon kita yang kedua iaitu kepada Aliah lah. Dipersilakan. Right, sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Aliah ya? Yang perempuan ni? Calon perempuan? Untuk Aliah. Right, okay. Untuk Aliah. Pertama sekali untuk macam mana untuk Aliah sekiranya menjadi presiden daripada kalangan wanita untuk memberi satu kestabilan kepada terutamanya kepada golongan atau kalangan daripada broadcast sendiri, daripada ahli-ahli bekas sendiri. Jadi bagaimana saya untuk handle organisasi dekas ini.
jika saya terpilih sebagai Presiden DEKAS, saya akan memastikan bahawa organisasi ini adalah organisasi yang jujur dan juga yang mantap. So, dengan itu saya akan memastikan tim-tim saya menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menarik yang dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar broadcasting untuk menimba ilmu dengan lebih mendalam dan dapat sesuatu jika mereka melibatkan diri mereka dalam aktiviti-aktiviti yang saya dan tim saya anjurkan. Jadi dengan itu secara tak langsung saya dan juga ahli-ahli saya dan juga kesemua pelajar broadcasting akan dapat sesuatu yang dipelajari oleh apa yang aktiviti-aktiviti yang saya anjurkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita bertanya kepada panel kita yang pertama. Adakah menjawab soalan? Alhamdulillah, menjawab sangat. Terima kasih banyak-banyak untuk moderator. Baik, Alhamdulillah. Baik, kalau tidak keberatan kita boleh teruskan kepada panel yang kedua, Saudari Hafiz untuk bertanyakan soalan kepada calon kita yang pertama, Saudara Zaifiq. Persilakan. Okey, untuk soalan saya pula, boleh tak terangkan cara dan style pimpinan awak jika awak terpilih sebagai Presiden DEKAS? Hello, boleh ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Hafiz sebagai panel pada hari ini. Soalan mengenai tadi berterangkan cara dasar kepimpinan yang ada jika saya terpilih dari DEKAS kan, betul lah. Okey, saya boleh dari segi kepimpinan tu saya tidak dapat nak bagi tahu ke semua sebab saya pun dari segi pengalaman saya lebih kepada kemahiran ataupun dari segi hands on, iaitu dari segi teknikal lah. So dari segi kepimpinan itu sendiri saya sejujurnya memang adalah satu sifat kita jika kita ingin mengetahui sesuatu organisasi, kita perlu, kalau bagi saya lah, saya secara pendapat peribadi, kita seharusnya bagi peluang, membuka ruang untuk semua untuk kita jadikan satu sebagai semua suara yang sama. Maksudnya saya terima daripada pandangan-pandangan daripada ahli-ahli yang lain ataupun daripada MT-MT yang lain untuk kita ajukan pandangan ataupun idea-idea bernas untuk kita pertimbangkan, untuk kita gunakan untuk akan masa akan datang lah. Saya juga secara langsung jikalau ada MT-MT ataupun ada sebilangan pelajar yang saya perlu mengajar dari segi teknikal, dan saya akan turut membantu. Saya tidak akan ajar, saya tidak akan hanya menyuruh sahaja sesiapa, dan saya bukan saja menyuruh tapi saya membuat sama sekali, turut serta, maksudnya turun pandang sekali, buat kerja sama-sama untuk kita bagi memastikan sesuatu program tu berjalan dengan lancar. Kita merancang, membuka idea-idea yang baru, kita terima idea-idea daripada pihak luar, kita cuba pertimbangkan dan yes, kita akan apply lah supaya kita dapat mixkan semua tu, dan juga membantu dan juga membimbing anak-anak buah saya ataupun MT-MT yang lain kepada untuk menjadi lebih ke satu tahap yang lebih baik lah, supaya kita menjalankan sesuatu program ataupun aktiviti tu kita dapat sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu tinggi. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada calon kita yang pertama, Saudara Zaifiq, atas jawapan itu tadi. Jadi adakah panel yang kedua, Saudara Hafiz, berpuas hati dengan jawapan itu tadi? Okey, Alhamdulillah, boleh. Oh, baik. Okey, kalau begitu sekarang ni saya akan meneruskan lagi segmen kedua kita ini dengan membacakan soalan daripada
pengundi-pengundi yang kita dapat daripada tempoh hari berdasarkan Google Forms tersebut. Kita persilakan soalan pertama lah. Baik, soalan yang pertama, adakah anda yakin dapat menerajui DEKAS dengan baik dan bukan hanya separuh jalan? Saya tujukan soalan ini kepada saudari Alia. Baik, saudari Alia, persilakan. Baiklah, terima kasih untuk soalan tu. Jadi adakah saya yakin dapat menerajui DEKAS dengan baik dan bukan hanya separuh jalan? Buat pengetahuan semua, saya seorang yang amat yakin bahawa saya dapat menerajui DEKAS dengan baik kerana saya mempunyai leadership skill yang baik kerana sebelum ni saya pernah dan saya banyak memegang jawatan seperti handle event. For your information, dulu saya pernah bekerja sebagai boutique supervisor di mana saya handle banyak event seperti anniversary dan juga sale dan semasa diploma saya handle juga event seperti membuat pertandingan co-curriculum di mana saya mereka sukan-sukan yang menyihatkan badan dan dengan ini saya yakin saya dapat menerajui DEKAS dengan baik dan bukan hanya separuh jalan. Dan jika saya mengalami sebarang kesulitan, saya akan meminta nasihat ataupun pandangan daripada penasihat-penasihat Persatuan DEKAS dan juga family saya dan juga rakan-rakan saya, dan secara tak langsung itu dapat membangunkan semangat saya untuk terus menerajui Persatuan DEKAS. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawapan itu tadi, saudari Alia. Baik, bagaimana pula jawapan daripada saudara Zafiq berkenaan soalan ini? Persilakan. So terima kasih atas soalan yang diajukan berkenaan dengan keyakinan untuk menerajui DEKAS ini dengan baik. Itu bergantung pada individu itu sendiri. Setiap individu pasti ada cara dia, ada konsep ataupun pendirian yang berbeza. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang ada macam sekarang lah. Bagi saya mengenai soalan ini, yakin ke tidak? Yes, adalah saya yakin dia pikul dengan tanggungjawab yang begitu berat untuk kita pikul tanggungjawab sebagai Presiden DEKAS ni untuk menjalankan sebagai Presiden, untuk menjalankan sebagai tanggungjawab dengan amanah yang dengan baik. Sebab saya sendiri macam saya ceritakan sebelum ni, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang teknikal, dan saya juga pernah bekerja dalam industri event production. Di situ juga saya dah biasa bekerja, dah jumpa dengan pelbagai manusia ragam, dan dengan cara itulah saya develop diri saya untuk belajar. Untuk pengetahuan semua, saya ingin kongsikan semasa hari pertama saya bekerja di dalam event production tu, ilmu saya kosong. Tak ada apa-apa pengetahuan. Saya cuma ada basic yang simple saja. Tapi dengan kerana kesungguhan, keyakinan saya untuk kerja dalam sektor tersebut, alhamdulillah saya jumpa dengan staff-staff yang baik, yang banyak bantu, yang banyak bagi ilmu, yang banyak bagi tunjuk ajar dan sebagainya. Walaupun di luar sana tu staffnya otai-otai, maksudnya dah berpengetahuan, pengalaman dah berpuluh-puluh tahun. Walaupun saya dah dimakan dengan dengan tegas kan. So dengan cara itulah saya dapat belajar dari situ untuk kita buat sesuatu perkara, satu kerja tu. Balik pada soalan tu tadi, kalau bagi saya adalah saya yakin untuk menerajui DEKAS dengan baik, dengan kita buat sesuatu tanggungjawab itu penuh dengan amanah dan tanggungjawab. So kita takkan abaikan jika kita dapat jawatan tersebut. So itu saja bagi saya. Terima kasih. Sila sambungkan ke Maidan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Muhammad Zafiq.
Saya kembalikan kepada soalan ini kepada panel kita yang pertama untuk menanyakan kepada calon kita yang pertama juga, iaitu saudara Zaifiq. Jadi kita persilakan Encik Syakir Salman untuk menanyakan kepada calon kita yang pertama. Dipersilakan. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon yang pertama, soalan saya adalah apakah setiap orang sepatutnya akan ada wawasan dia masing-masing. Setiap calon kalau kita lihat akan ada wawasannya masing-masing. So apakah wawasan yang boleh dibawa sekiranya anda menjadi presiden, ada satu peninggalan. For example, kalau kita tengok setiap orang Perdana Menteri ataupun setiap orang presiden pastinya akan ada satu peninggalan. Tetapi saya tak nak peninggalan tu untuk dekas ni satu peninggalan yang biasa. Kita mahukan satu presiden yang boleh berikan satu impak yang luar biasa. Biar orang kenal, oh itulah presiden dekas, bukan daripada universiti lain tapi daripada UiTM kampus Lembau sendiri. So bolehkah untuk saya tahu tentang berkaitan itu? Terima kasih Cik Syafiq yang bertanya soalan. Berkenaan dengan wawasan yang bagi saya untuk bagi sebagai presiden, untuk kita jadikan satu platform yang terbaik dekas untuk ahli-ahli, khususnya untuk ahli-ahlinya lah, untuk masa akan datang. Bagi saya yang pertama, bagi saya wawasannya yang pertama, seharusnya bagi satu platform ataupun benchmark yang terbaik, kita bagi penilaian benchmark yang terbaik lah untuk generasi yang akan datang nanti. Seterusnya saya bagi diri saya sendiri, wawasan untuk menjadi sebagai presiden ini, seharusnya sebagai presiden jadi broadcaster yang berbesar. Lagi-lagi norma yang baru ni, kita perlukan jadi yang unik daripada lain. Maksudnya dengan adanya musim-musim sekarang kan, so kita perlu jadikan perkara yang normal tu jadi luar biasa. So kita jadikan sebagai norma barulah sebagai contohnya. So kita jadikan benda ni unik. Kita macam kita di sini lihat, saya ingin kongsikan juga program-program yang baru sahaja berlangsung pada minggu lepas bersama-sama dengan tim saya atau rakan sekelas saya iaitu Metaverse Production, di mana kami menganjurkan program yang amat berguna, yang bagi impak kesan yang paling tinggi kepada pelajar, khususnya pelajar-pelajar sekolah. Sebab apa? Target kita buka kepada pelajar sekolah dan juga kepada pelajar-pelajar lain dan juga masyarakat umum yang lain. Event tersebut atau program tersebut amatlah kita sarankan lebih-lebih lagi musim-musim pandemik ni kita biasakan secara langsung, kita buat secara virtual. Dan benda-benda macam ni kita perlu nilai di sendiri, kita tengok macam mana kesan yang ataupun impak yang begitu yang melonjak tinggi. Kalau kita lihat kalau bagi yang saya difahamkan, impak ataupun kesan daripada program tersebut kami dapat impak yang positif daripada kalangan pelajar-pelajar itu sendiri. So untuk wawasan ni kita macam saya cakap tadi lah, kita kena jadikan satu broadcaster ni atau satu dekas ni tim yang betul-betul hebat, jadi orang yang kita jatuhkan jadi satu benchmark yang betul-betul yang terbaik lah untuk kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Dan sama juga dekas ni kita bagi saya dengan norma baru kita perlu jadikan sebagai satu unik, yang begitu unik lah, supaya kita dapat lain daripada organisasi yang lain. So, itu saja pada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan itu jawapan daripada calon kita yang pertama lah, yang menyatakan bahawa jadikan keadaan itu sebagai satu keadaan yang unik dan kita untuk mengubah cara kepimpinan itu sendiri. Jadi bagaimana pula jawapan daripada calon kita yang kedua, Saudari Alia? Kita silakan. Jadi bagi soalan untuk bagaimana saya meninggalkan satu impak dalam sesuatu organisasi itu,
saya juga ingin berkongsi tentang pengalaman saya sewaktu saya bekerja sebagai supervisor butik selama 2 tahun. Jadi sebelum saya bekerja di butik tu, saya butik tu adalah dia punya cara amatlah tidak betul dan juga keadaan store semua tak betul. Jadi apabila saya memasuki dan ataupun menjadi supervisor terhadap dalam butik tu, saya mengubah semua sistem dan juga cara-cara untuk memantapkan lagi butik tersebut, untuk menaikkan lagi, untuk menonjolkan lagi butik tersebut. Jadi dengan itu sejak daripada itu sekarang saya sudah pun telah meninggalkan pekerjaan itu. Jadi supervisor yang menggantikan saya akan mengikut saya punya cara dan dengan itu akan meninggalkan impak dan akan membuatkan orang yang terkesan bahawa saya adalah yang memulakan sesuatu itu. Jadi ini samalah saya dapat kaitkan dengan dalam organisasi DEKAS ni. Jadi saya sebagai pelajar part 1, jadi saya tak beberapa familiar dengan cara DEKAS ni. Jadi dengan itu saya akan menganalisis kesemua aktiviti ataupun cara-cara DEKAS bekerja dan dengan analisis itu saya akan mengeluarkan idea-idea sama ada perlu ditambah baik ataupun tidak. Jadi itulah jawapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut adalah penerangan daripada calon kita yang kedua. Jadi mungkin panel kita yang kedua, Saudara Hafiz akan bertanyakan sesuatu kepada panel kita yang kedua lah, Saudari Naili. Okey, saya nak tanya, apa perkara pertama yang awak buat jika awak terpilih sebagai Presiden DEKAS yang baru? Okey, terima kasih atas soalan tu. Apa perkara pertama yang saya akan buat jika saya terpilih menjadi Presiden of DEKAS? Saya telah meneliti dan telah mengikuti Instagram DEKAS. Jadi pertama sekali saya ingin mengubah cara DEKAS mempromosikan kelab DEKAS, persatuan DEKAS ni. Jadi dengan itu semasa saya bekerja saya mendapat banyak ilmu tentang marketing. Jadi dengan ilmu tu saya dapat terapkan dalam DEKAS ni dengan saya mencantikkan lagi template IG tu seperti post dengan konten berkenaan dengan broadcasting dengan lebih banyak seperti tips ataupun nasihat ataupun ucapan-ucapan alumni, lecturer berkenaan dengan skop broadcasting. Jadi dengan itu dapat menaikkan lagi followers ataupun engagement daripada untuk Instagram DEKAS. Jadi dengan itu menepati dengan manifesto saya untuk menonjolkan DEKAS ni lebih daripada persatuan-persatuan lain. Jadi itulah jawapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia. Mungkin Saudari Zafiq ada sedikit jawapan sepatah dua kata daripada soalan yang sama yang diberikan oleh panel kita tadi. Okay, terima kasih Saudari Moderator dan juga terima kasih juga kepada Saudara Hafiz yang mengajukan soalan. Bagi saya perkara yang pertama jika terpilih dalam sebagai seorang presiden ni tak lain tak bukan saya ingin mewujudkan satu peluang, maksudnya terbuka semua kepada semua peluang, buka semua peluang kepada semua pelajar bagi merasai dalam ataupun membuka semua orang kepada semua pelajar untuk menyertai ahli DEKAS ni. Maksudnya kita apabila apa sebarang program yang berlangsung ataupun event yang berlangsung, kita cuba bagi keutamaan kepada DEKAS terutama sekali. Supaya seterusnya tak lupa juga tim ad hoc tu sendiri saya ingin mengekalkan seperti yang sebelum ini yang sedia ada
supaya tim ad hoc ni sebagai tulang belakang DEKAS khususnya untuk membantu sama-sama kami untuk menjalankan sesuatu event itu sendiri. Dari segi media sosial, platform media sosial ni amat penting untuk kita boost up, untuk kita dapatkan engagement yang begitu banyak, terutama sekali ahli-ahli DEKAS daripada semester 1 sampai semester ke-5. Begitu juga dengan alumni. Sebabkan kita ni DEKAS untuk ada semua. So tak naklah MT dengan presiden tu hanya sekelompok tu saja. So dengan cara yang pertama ini mungkin kita dapat merapatkan jurang antara MT tu sendiri dengan ahli-ahli DEKAS yang lain. Okay. Dari segi media sosial tu sendiri, kita kena perlukan boost up, kita perlu followers yang tim betul-betul. Semua ahli DEKAS perlu turun sama dalam bantu kita dalam segi media sosial ni. Rancangan ataupun pelan tindakan saya mengenai media sosial untuk kita engagement dengan yang lain, yang ahli. Antara cadangan ataupun rancangan pertama adalah kita wujudkan satu platform yang semua yang ada kat situ, iaitu apa yang saya maksudkan ini adalah website. Maksudnya laman sesawang yang di mana kita wujudkan laman sesawang ataupun website ini untuk kita kita semua dalam satu platform saja. Maksudnya segala info, segala event, segala maklumat yang terdapat dalam DEKAS ataupun fakulti, kita cuba pump in dalam website tu sendiri supaya agar semua pelajar, semua ahli kita dapat refer atau kita dapat lihat sendiri, kita monitor sendiri, tengok kat website tu ada apa. Dan dalam masa sama kita boleh boost up media sosial yang kita. Sebenarnya semua pelajar boleh ambil orang cakap turut serta dalam komuniti yang secara maya ni. Itu maksudnya. Ya betul. Jadi itu mungkin kita boleh simpulkan sebagai penerangan lah daripada yang pertama. Jadi kita boleh teruskan dengan break kita yang kedua. Diminta semua calon dan juga panel boleh bertenang, dan untuk segmen yang ketiga kita akan ada. Skema ini dikategorikan sebagai satu jenayah telekomunikasi yang menumpukan mangsanya tidak kira usia muda atau tua. Penipuan atas talian. Jadi, apakah tanggungjawab kita? Sekiranya anda menerima pesanan ringkas yang tidak diketahui pengirimnya, jangan tekan dahulu. Sebaliknya, hubungi pihak yang berkaitan bagi memastikan kesahihan maklumat tersebut sebelum melakukan tindakan seterusnya. Sekiranya anda menerima panggilan yang tidak diketahui pemanggilnya, jangan angkat dahulu. Amalkan konsep 3B. Langkah-langkah 3B terdiri daripada berhenti, berfikir, bertindak. Berhenti. Jangan mengangkat sebarang panggilan yang bernombor asing dan anda tidak kenali. Berfikir. Periksa nombor-nombor yang ada dalam senarai panggilan atau kenalan anda. Bertindak. Anda boleh menggunakan portal atau aplikasi yang telah dibangunkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM untuk menyemak akaun terlibat dalam sindiket penipuan. Anda juga boleh melaporkan aduan di Balai Polis Berdekatan atau membuat panggilan polis sekiranya menerima mesej ringkas atau panggilan yang mencurigakan. Pihak berkuasa juga perlulah memainkan peranan dalam meningkatkan pelaksanaan tindakan yang lebih efektif bagi setiap aduan yang diterima agar sindiket penipuan ini dapat dibantras. Wawarkan juga maklumat skema ini di media sosial sebagai langkah peringatan untuk khalayak ramai. Skema bijak, tetapi jadikan tindakan kita lebih bijak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah berikut telah berakhir segmen yang kedua. Jadi kita mulakan pusingan yang ketiga sekarang, iaitu di mana soalan secara bersilang daripada panel. Jadi saya persilakan panel untuk bertanyakan kepada calon yang pertama, iaitu panel pertama Encik Muhammad Syakir untuk menanyakan soalan kepada calon
kita iaitu saudari Naili. Alright, untuk saudara Naili, orang kata pengalaman memang akan mematangkan dalam sesuatu untuk menjadi presiden dan juga untuk memimpin. Memandangkan, boleh tak ceritakan lagi tentang bagaimanakah anda rasa tentang pengalaman yang anda ada itu boleh membawa satu perbaharuan yang baru, sebab kita akan berada di dalam norma baru, dekas masih lagi sama, tetapi macam mana dengan pengalaman yang ada yang mungkin pernah sedia ada waktu sebelum-sebelum ini, mampu untuk memberi satu kematangan ataupun kita kata satu pucuk baru dalam melestarikan dekas ni, terutama dalam norma yang baru. Okey, terima kasih Encik Syaki atas soalan itu. Ya, betul, pengalaman dapat mematangkan seseorang dan kita boleh mempelajari banyak benda tentang pengalaman. Jadi sejujurnya saya semasa diploma saya tidak mengambil jurusan broadcasting. Semasa diploma saya mengambil jurusan sebagai lesser, teaching English in second language. Jadi tetapi disebabkan saya ingin menyambung degree dalam jurusan broadcasting adalah kerana broadcasting ni adalah salah satu impian saya, salah satu cita-cita saya. Jadi sejujurnya saya mempunyai sedikit saja ilmu tentang apa itu broadcasting, dan disebabkan itulah saya ingin memasuki dekas ini untuk mempelajari dan menimba ilmu dengan lebih mendalam tentang broadcasting, dan saya juga ingin mencabar diri saya supaya saya lebih berani bercakap di khalayak ramai, dan itulah jadi saya ingin mempelajari dengan lebih mendalam lah tentang broadcasting ni, sebab sejujurnya saya mempunyai ilmu yang sedikit saja tentang apa sebenarnya broadcasting ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Alia atas jawapan itu tadi. Jadi sekarang kita silakan pula panel yang kedua kita, iaitu saudara Hafiz, untuk bertanyakan kepada calon pertama kita, saudara Zalfiq. Okey, macam saya tahu awak daripada semester 2, jadi sebelum ni mungkin awak dah nampak lah macam mana dekas mengendalikan sebuah program secara online lah kan. Jadi kalau boleh saya nak tahu apa jaminan yang awak boleh berikan kepada dekas yang baru ni, jika awak terpilih sebagai presiden, awak akan cuba membuat lagi baik daripada jawatan kuasa sebelum ni. I mean, what can you offer to us? Okay. Terima kasih saudara panel yang mengajukan soalan itu tadi. So apa jaminan yang saya akan buat untuk menerajui dekas ni, betul tak? Okey, antaranya salah satu faktornya adalah segi-segi pengalaman yang ada, pengetahuan yang saya ada. Kita seharusnya bagi menganjurkan pelbagai program seperti virtual event ataupun hybrid event ni bagi buka ruang semua pelajar untuk menyertainya, khusus pelajar dekas lah, maksudnya khusus kepada ahli-ahli dekas. Memandangkan kita ni sebagai satu keluarga yang besar, kita seharusnya memberikan sokongan yang padu untuk dekas ni. Bagi saya, jaminan yang akan datang adalah kita memperbanyakkan lagi program-program yang seperti online. Event yang sebelum ni menganjurkan seperti informative event, di mana kita menganjurkan membualkan isu topik-topik yang berkaitan dengan cyberbully. So benda tu kita dapat bagi impak kesan kepada pelajar-pelajar juga, supaya mengetahui apa dia punya kesan ataupun kesan negatif terhadap tajuk tersebut. Kita boleh juga membanyakkan event-event yang seperti add-on dan sebagainya, ataupun kita event-event yang secara fizikal, tapi itu kena mengamalkan norma baru lah dengan penjagaan sosial dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada
acara ataupun program yang melibatkan secara atas talian seperti yang kita lihat sekarang ini, kita menganjurkan dekas ni secara atas talian. Begitu juga akan event-event ataupun program-program akan datang, kita jalankan secara atas talian, di mana kita menganjurkan sendiri, kita jadi host tu sendiri bagi menganjurkan untuk buka orang kepada pelajar. Antara aktiviti ataupun antara program yang saya terlintas sekarang ini, mungkinlah kita menganjurkan sukan ataupun e-sport, di mana saya lihat e-sport ni dapat mengeratkan bukan saja meluangkan masa, tapi malah juga kita dapat merapatkan jurang antara ahli supaya kita dapat kenal lagi antara semester 1 ataupun semester 5 contohnya. So dengan acara sukan ni lah kita dapat sama-sama bekerjasama dalam sebagai satu tim bagi kita mencapai satu kemenangan itu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, itu merupakan cadangan-cadangan lah, ataupun kita panggil sebagai perancangan daripada calon kita. Jadi sekarang saya akan bacakan sekali lagi soalan-soalan daripada pengundi yang kita terima sebelum ini. Mari kita paparkan soalan. Okay, baik, soalannya berbunyi, would you be able to voice out all the voices that needed to be heard? Baik, kita bertanyakan soalan ini kepada calon kita, Alia. Mungkin boleh jawab. Terima kasih moderator atas soalan itu. Pertama sekali, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memenuhi kehendak ataupun kemahuan yang diperlukan oleh pelajar-pelajar broadcasting. Tetapi ianya hendaklah bergantung kepada situasi ataupun kekangan yang ada pada semasa itu. Jadi, tapi jika terdapat beberapa pandangan ataupun luahan yang memerlukan banyak kertas kerja, saya akan cuba berbincang dan mencari dalam penyelesaian untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan berbincang dengan ahli-ahli organisasi saya, dan juga selepas saya menemukan jalan penyelesaian itu, saya akan mengemukakan penyelesaian itu kepada penasihat-penasihat dekas. Jika untuk mengetahui sama ada penyelesaian itu adalah perlu ditambah baik ataupun ianya sudah memadai. Terima kasih. Baik, itu merupakan pendekatan daripada calon kita yang kedua lah sekiranya ia berjaya menjadi Presiden Dekas. Jadi kita teruskan soalan yang seterusnya. Paparkan. Baik, soalan untuk calon yang pertama iaitu Saudara Zafiq. Want to be a president just for the sake of popularity. Baik, mungkin boleh jawab saudara. Terima kasih Saudari Mahiran. Berkenaan dengan populariti ni, saya tidak mengejar lah populariti sebenarnya. Kalau kita lihat Instagram saya pun 500, tak dapat 1k pun. Dan saya pun tidak berminat untuk orang kata apa, dapat follower yang banyak. Sebab itu hasrat saya tak adalah macam kita dapat follower banyak ni, kita macam tak ada hala tuju sebenarnya. So apa point dia kalau kita dapat followers yang banyak? Jadi balik pada soalan tu tadi, mengejar populariti bagi saya adalah tidak, sebab saya percaya dengan kekuatan yang saya ada ni mampu membentuk dan memacu Dekas ke arah yang lebih tinggi. Populariti dia sebenarnya subjektif untuknya, hanyalah sementara, sebab semua orang boleh jadi popular kan. So saudari macam saudara moderator kita, saudari moderator kita pun menjadi popular juga kan, kita tak tahu. Tetapi yang membezakan kita ni antara mereka adalah dari segi pengetahuan, pengalaman, skill pengetahuan yang kita ada ni. Macam mana nak guide orang bawah, macam mana kita tak ada ilmu, jika tak ada ilmu tiada, kita takkan dapat memimpin dengan baik. Okay, so saya bagi contoh, macam kita macam follower beratus ribu sekalipun, kalau kita tak ada sifat kepimpinan, tiada pengetahuan yang baik, macam mana kita nak lead sesuatu
organisasi itu sendiri. Jika anda melihat pada manifesto yang apa yang saya bawa sebelum ini tu tidak menjadi bulan dan bintang, tapi saya mengukur badan saya sendiri, cuma macam mana kita nak tengok bahawa dari segi pengalaman yang pengetahuan yang saya ada untuk menerajui dekat itu sendiri. Dari segi untuk menjawab soalan tadi adalah tidak sama sekali. Terima kasih. Balik kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu jawapan yang seberingkas daripada calon pertama kita. Jadi buat masa sekarang kita akan teruskan dengan sesi break yang ketiga dan kita akan paparkan video daripada pelajar MC243 kita sendiri yang baru saja memenangi pertandingan video kreatif ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita tunggu sebentar lagi untuk segmen yang akhir. Extra spicy? Ayam gepuk pak gembus, extra pedas, extra panas. Anda pedas, kami puas. Ayam gepuk pak gembus, tentukan sendiri pedasmu. Baik, berikut adalah selesai break kita yang ketiga. Kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada penonton dan juga calon serta panel kerana masih setia dengan kita sehingga ke segmen yang terakhir ini. Jadi kita akan pergi ke segmen yang terakhir di mana pusingan penggulungan selama 3 minit bagi setiap seorang, saya tegaskan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan saudara Zafiq untuk membuat penggulungan. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Dari segi untuk penggulungan pada hari ini, bagi saya untuk kita melestarikan dekas akan datang dalam era norma baru ini, kita insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya dengan sifat kudrat yang sedia ada, dengan bantuan-bantuan yang NT yang sedia ada, juga bantuan-bantuan daripada Presiden, mantan-mantan Presiden sebelum ni dan juga penasihat-penasihat dekas, di mana kita teruskan dalam era norma baru ni. Walaupun dekas memang still ada, tapi kita mengamalkan dengan cara norma baru di mana kita menganjurkan pelbagai program secara atas talian bagi meningkatkan kita punya rating dekas tu dapat naik melonjak tinggi. Bukan itu saja. Selain daripada itu, pelibatan daripada program dekas ini akan dibuka kepada semua ahli-ahli dekas, khususnya fakulti sendiri, supaya masing-masing dapat mengasai dan mengasah bakat ataupun skill yang mereka terpendam sebelum ini dalam mengikut aliran masing-masing. Seperti bagaimana contohnya kita secara atas talian ni kita banyak kita lihat ramai kawan-kawan kita ni yang power ataupun hebat dari segi editing, ada hebat daripada design, ada hebat buat video editing dan sebagainya. Dari situ kita mengasah bakat mereka dengan caranya kita mengajukan apa-apa kursus ataupun yang khusus untuk bidang mereka itu sendiri. Dengan kesempatan ini, saya sebagai penggulungan pada malam ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program penganjuran Presiden memilih ataupun dekas memilih ini. Saya ingin pada mana saya ingin reveal saya punya Vice President, walaupun saya tak ada slide, tapi saya ingin memperkenalkan Vice President jika saya menang ataupun memilih bagi Presiden pada akan datang ini. Saya memperkenalkan saudara Mukri Zulfadi Abdul Aziz sebagai Vice President saya untuk membantu menerajui dekas untuk sesi yang akan datang, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, mungkin saudara Zafiq boleh menanyakan soalan kepada saudara Aliyah bagi sesi soal jawab pada pusingan penggulungan ni. Soalan yang bakal diajukan ni tak adalah melibatkan keseluruhan, tapi saya ingin menyanyikan sesuatu soalan di mana soalan ni ditujukan kepada saudari Naili, di mana soalannya apakah pengalaman
yang membawa satu perkara yang bagi impak kepada sesuatu perkara. Maksudnya pengalaman sebelum-sebelum ini yang memberi kesan yang begitu positif ke negatif ke. So pengalaman yang bermakna lah buat Nelly sepanjang sebelum masuk ke kampus Kembau ni. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Zaifi. Untuk soalan itu, nak cakap pasal pengalaman. Minta maaf. Okey, nak cakap pasal pengalaman. Semasa saya sekolah, saya sudah menyertai banyak benda seperti menjadi pengerusi untuk badan beruniform kadet remaja, dan saya juga pernah menjadi komander untuk kawat. Dan semasa saya zaman diploma juga, saya juga memegang beberapa jawatan dan juga pengalaman saya bekerja. Jadi dengan itu, dengan pengalaman yang saya ada ni, saya dapat sedikit sebanyak positif ataupun pengalaman yang bermakna untuk saya applykan, untuk saya mengaplikasikan di dalam hidup saya. Dan untuk yang pada masa sekarang ni, iaitu zaman degree ni, saya berharap pun saya akan memegang sesuatu jawatan untuk saya membuktikan bahawa saya memang ada skill leadership tu, dan saya ingin membuktikan bahawa saya bukanlah tidak competent macam tu. Terima kasih. Rafiq daripada saudari Alia. Jadi mungkin saudari Alia Soalan yang saya perlu tanyakan saudara Zaiti. Okey, untuk soalan yang diberikan untuk saudara Zaifi, apa yang membuatkan saudara Zaifi yakin yang saudara Zaifi dapat menjalankan tugas dengan lebih baik berbanding saya? Terima kasih soalan cepu mas. Berkaitan dengan keyakinan tu, yes, saya beryakin, saya berdiri atas pengalaman yang saya ada, sebabkan saya dah hampir 2 tahun bekerja dalam bidang event production sebelum ini, sebelum saya masuk, sebelum saya meneruskan pengajian ke tahap seterusnya iaitu sekarang ni lah. Itulah yang buat saya betul-betul keyakinan, sebab saya menggalas, saya membawa pengalaman itu sendiri masuk ke arena broadcasting. Saya membawa pengalaman, kemahiran ataupun skill yang saya ada dalam sepanjang kerjaya saya sebelum ini untuk menerajui sebagai satu organisasi ataupun pengalaman saya yang saya gunakan untuk masa akan datang, khususnya untuk subjek-subjek broadcasting lah. Dari segi dekas saya boleh explore lagi, boleh memperluas lagi skop-skop dari segi kejayaan saya dulu. Berkenaan dengan keyakinan tu tadi, memang betul, saya macam tadi saya cakap, memang saya percaya dengan keyakinan yang saya ada. Itulah saya bersandarkan dengan sedia ada tu sendiri untuk kita untuk membawa nama Dekas ni dengan ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Terima kasih. Pertama, mungkin kita persilakan kepada calon kita yang kedua, iaitu saudari Naili sendiri untuk membuat penggunungan dalam hujah sendiri. Silakan. Okey, untuk penggolongan, saya berharap untuk menjadi President of the CAS ini kerana saya ingin memaparkan kebolehan saya terhadap pelajar-pelajar broadcasting, dan saya ingin membuktikan kepada diri saya dan juga pelajar-pelajar broadcasting dan juga lecturer broadcasting bahawa saya adalah pilihan yang tepat. Dan
salah satu perancangan saya dan hala tuju saya dalam jika saya terpilih sebagai presiden, salah satunya adalah yang seperti saya katakan tadi, saya ingin mengubah template DIG dengan post dengan lebih banyak konten tentang broadcasting, dan juga saya ingin mengadakan live juga di Instagram. Begini saya punya perancangan, setiap kelas antara semester yang pertama sehingga semester yang kelima, setiap kelas hendaklah mewakilkan hantar wakil untuk menonjolkan bakat mereka di live Instagram itu, tak kisahlah dari segi wartawan ke DJ radio ataupun pembaca berita seperti itu. Jadi dengan itu secara tak langsung kita boleh menonjolkan lagi bakat-bakat yang terpendam yang ada di pelajar-pelajar broadcasting, dan juga kita dapat mengatasi masalah mereka jika mereka ada masalah seperti malu bercakap di halayak ramai. Jadi sama seperti saudara Zaifiq juga, saya ingin mengenalkan calon Vice President bagi pihak saya, iaitu yang bernama Muhammad Ihsan Daniel bin Muhammad Syamsul Nizam. Okey, beliau ni merupakan ketua kelas semester yang pertama, iaitu kumpulan B. Sedikit sebanyak tentang Ihsan Daniel ni, dia adalah seorang yang berkebolehan dalam kebudayaan seperti menyanyi, teater dan juga musical instrument. Tetapi walau bagaimanapun dia juga mempunyai leadership yang tinggi. Menurut Ihsan Daniel, dia menjadi ketua kelas daripada zaman sekolah sehingga sekarang. Every year dia jadi ketua kelas. Jadi dengan ini saya yakin bahawa bersama-sama dengan saya, dia dapat berganda bahu dengan saya untuk menerajai Persatuan Dekas ni. Terima kasih. Terima kasih di atas sesi pengulungan itu tadi daripada saudari Aliyah kita. Baik, dengan berakhirnya ucapan daripada kedua-dua calon itu tadi, demikian debat Presiden Dekas dengan tajuk kita iaitu ke arah kelestarian Dekas dalam era norma baru ini telah pun berakhir. Jadi dengan selesainya sesi debat, maka bermulalah kempen Presiden secara rasmi sepanjang minggu ini yang akan berakhir dengan pengundian akhir pada 15 Januari 2021, iaitu pada hari Jumaat, menerusi Google Forms yang akan kita sediakan kelak. Di sepanjang tempoh berkempen, calon digalakkan mempromosikan kekuatan dan ahli majlis tertinggi bayangan calon masing-masing. Apa yang kita harapkan, semoga maju jaya, dan diharapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi penyiaran akan memberikan sepenuh kerjasama dalam proses mengundi. Ucapan terima kasih diucapkan kepada seluruh kru produksi debat Presiden. Jangan lupa untuk terus menyokong, like, share, subscribe YouTube Dekas dan semua platform rasmi Dekas yang telah kita wawarkan. Saya mengambil kesempatan pada kali ini, saya Nur Mahiran selaku moderator pada malam ini memohon maaf atas segala kekurangan dan juga sebarang kesalahan yang berlaku sekiranya ada berlaku pada malam ini. Dan sama-sama kita harapkan kita dapat tunaikan tanggungjawab anda, sokong calon presiden anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mahiran minta untuk ambil gambar dulu. Okey, baik. Minta semua calon, panel, semua kru-kru untuk bersedia. Kita akan ke sesi bergambar. Tak apa, teruskan. Saya tak boleh nak buka saya punya cam. Minta maaf. Okay, tak boleh. Mahiran boleh screenshot ke? Boleh. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Okay dah. Jadi, okey dah. Luz siaran langsung tu Luz. Okey.